Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid semua. Cikgu harap kamu di rumah berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk belajar lagi pada minggu ini. Okey, pada minggu ini kita akan belajar tentang tajuk yang terakhir. Tajuk yang terakhir dalam topik tumbuhan. Tajuk dia apa? Mari kita baca. Teknologi pembiakan tumbuhan. Itulah tajuk kita pada minggu ini. Okey, dah bersedia? Jom kita belajar. Pada hari ini kita akan belajar dua perkara. Yang pertama sekali, tumbuhan yang membiak dengan dua cara. Apa pula tumbuhan yang membiak dengan dua cara ni? Kemudian kita akan belajar teknologi pembiakan tumbuhan. Oh, teknologi apa ni cikgu? Nanti kita akan belajar hari ini. Itu yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, yang pertama sekali, tumbuhan yang membiak dengan dua cara. Okey, itu tajuk kita yang pertama hari ini. Okey. Pada tajuk yang lalu, kita dah belajar dah kan? Setiap tumbuhan dia ada cara yang tersendiri untuk membiak. Ada tumbuhan yang membiak dengan biji benih. Ada yang menggunakan anak pokok. Ada yang menggunakan batang bawah tanah. Ada yang menggunakan daun, spora ataupun keratan batang. Kalau dalam video ni awak rasa dia membiak menggunakan apa? Cuba tengok. Awak rasa dia gunakan apa ni? Dia gunakan biji benih. Setiap daripada biji benih tu tumbuh keluarlah anak pokok. Okey. Tetapi, tahukah kamu ada sebenarnya setengah tumbuhan yang boleh membiak lebih daripada satu cara? Ada. Ada setengah tumbuhan tu dia boleh membiak dengan dua cara. Tumbuhan-tumbuhan ini boleh membiak melalui dua cara supaya lebih banyak pokok baharu yang dapat kita hasilkan. Kalau dalam video ni tengok dia buat tanah, dia gali tanah, lepas tu dia masukkan biji benih, lepas tu dia tanam. Ini satu cara. Tapi ada tumbuhan dia boleh lebih daripada tu. Dia boleh gunakan dua cara untuk dia membiak. Tumbuhan yang pertama adalah kangkung. Siapa sini suka makan sayur? Sayur kangkung ataupun dalam bahasa Inggerisnya spinach. Siapa pernah tengok kartun ni? Ni kartun cikgu zaman cikgu kecil-kecil tu. Kalau kamu tanya mak kamu, tunjuk video ni. Mak, ni kartun apa? Ayah, ni kartun apa? Mesti ayah kamu tahu kartun ni. Mungkin kamu tak pernah tengok. Nama kartun ni kartun Popeye. Dia ceritakan orang ni, hero dia ni, dia boleh jadi kuat dengan makan sayur spinach ataupun kangkung tadi tu. Sayur spinach ataupun kangkung ni tadi, dia membiak menggunakan cara yang pertama sekali keratan batang dan biji benih. Jadi sayur kangkung ni dia boleh gunakan dua cara, iaitu cara yang pertama keratan batang, yang kedua pula biji benih. Boleh faham? Tumbuhan yang kedua adalah pokok selasih ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil sebagai basil. Basil ataupun pokok selasih. Pokok selasih ni kalau orang putih lah biasanya dia orang gunakan sebagai perencah rasa dalam masakan dia. Pokok selasih ni dia boleh membiak menggunakan keratan batang dan juga biji benih. Sama macam kangkung tadi kan? Kangkung pun menggunakan keratan batang dan biji benih. Pokok selasih pun sama. Dia menggunakan keratan batang dan juga biji benih. Pokok yang ketiga adalah pokok ubi keledek ataupun dalam bahasa dia sweet potato. Sweet potato ataupun ubi keledek ni boleh membiak menggunakan cara keratan batang dan batang bawah tanah. Jangan terkeliru ya, kita ada 3 jenis ubi yang kita belajar. Kita ada ubi kentang, ubi kayu dengan ubi keledek. Ubi kentang yang biasanya mak awak gunakan dalam masak kari ayam, ada kentang dalam tu, itu ubi kentang. Ubi kentang dia menggunakan batang bawah tanah
Ubi kayu dia menggunakan keratan batang, manakala ubi keledek dia guna dua-dua sekali, keratan batang dengan batang bawah tanah. Ubi keledek ni yang mana satu cikgu? Kalau awak pergi, kalau sebelum zaman COVID ni lah kan, ada orang jual-jual goreng pisang, lepas tu dia ada jual keledek yang bentuk macam bulat-bulat tu kan. Itulah ubi keledek. Boleh faham? Okey, jadi kita ada 3 tumbuhan yang menggunakan 2 cara untuk membiak. Yang pertama tadi ni selasih, dia menggunakan keratan batang dan biji benih. Yang ini pula, yang ini adalah kangkung. Cikgu tersal tulis. Cikgu tulis nama dia selasih, bukan selasih, nama dia kangkung. Yang ini kangkung, keratan batang dan biji benih. Yang ini pula ubi keledek, dia menggunakan keratan batang dan batang bawah tanah. Boleh faham? 3 jenis. Untuk awak tahun 3, 3 jenis tumbuhan yang membiak lebih daripada satu cara, iaitu selasih, kangkung dan ubi keledek. Okey, sekarang kita nak belajar tentang teknologi pembiakan tumbuhan. Okey, teknologi yang pertama, nama dia ni. Cuba baca. Tisu kultur. Sekali lagi, tisu kultur. Bukan tisu yang awak guna untuk lap mulut tu. Ini tisu yang dalam sains, dalam biologi. Nama dia tisu kultur. Macam mana tumbuhan yang membiak menggunakan tisu kultur ni? Cara dia kan, contoh dia ambil daun ni kan. Daripada daun ni dia kerat sikit. Cebisan tumbuhan ni dia ambil sedikit, kecil je dia ambil. Kemudian cebisan tumbuhan ni dia akan masukkan dalam bahan kimia, dalam piring petri tu. Macam piring tu dia akan masukkan dalam bahan kimia. Dalam tu ada air, macam ada air campuran bahan kimia. Kemudian dia biar lama-lama sikit, beberapa hari, dia akan keluar tumbuhan baru. Tumbuhan baru mula tumbuh. Lepas tu bila tumbuhan tu dah membesar, dia boleh pindahkan dalam tanah. Kaedah ini dia panggil sebagai tisu kultur. Boleh faham? Jadi kau kena ingat ya, kalau kita sebut tisu kultur, mesti awak boleh bayangkan dia ada gunakan gambar ni, gambar yang ini dia letakkan dalam piring petri. Antara tumbuhan yang boleh menggunakan kaedah ni untuk membiak adalah pokok pisang dan pokok orkid, pokok bunga orkid. Ingat ya, tisu kultur untuk 2 jenis tumbuhan, pokok pisang dan pokok orkid. Kalau kita sebut tisu kultur, awak mesti boleh bayangkan gambar ini. Dia ambil sikit, dia masuk dalam piring petri. Lepas tu tak lama kemudian tumbuhlah pokok baru. Seterusnya, mari kita baca apa kaedah dia. Cantuman tut. Bukan kentut. Cantuman tut. Sebut-sebut. Cantuman tut. Cantuman tut ni apa dia, cikgu? Mari kita baca. Kulit tumbuhan akan disiat dan kemudiannya disapu bahan kimia. Kulit dekat ranting dia tu atau pembatang tu, dia akan koyakkan kulit-kulit tu, kemudian dia akan sapukan dengan bahan kimia. Kemudian campuran tanah dan air akan dia gumpal. Lepas tu dia akan keliling dekat bahagian yang kita siat tadi tu. Kemudian bahagian yang terdedah tak lama kemudian, beberapa hari, seminggu lepas tu, akan tumbuh akar dan bersedia untuk dipisahkan. Nanti bahagian ni tadi kan kita sapu dengan bahan kimia, lepas tu kita letakkan dengan tanah tadi kan. Nanti bahagian yang ini dia akan keluar, dia akan tumbuh akar. Biasanya akar dekat bawah lah kan, yang dalam tanah kan. Jadi kaedah ni dia membuatkan dekat ranting dia ni akan keluar akar-akar, tumbuh akar-akar. Jadi apabila bahagian ni nanti dah tumbuh akar dan bersedia, kita akan potonglah dia. Kita akan potong kat sini. Kita potong dia, lepas tu kita tanam. Sebab dia dah ada akar, dia boleh kita tanam lah. Jadi kaedah ni kita panggil sebagai cantuman tut. Bukan kentut, cantuman tut. Antara tumbuhan yang boleh menggunakan kaedah ini ialah pokok mangga dan kasturi. Kena ingat ya, pokok mangga dan juga kasturi. Cantuman tut dan juga digunakan oleh pokok-pokok macam mangga dan kasturi.
Yang ketiga, nama dia cantuman baji. Baca sebut. Cantuman baji. Okey. Macam mana cantuman baji ni berbeza? Tadi cantuman tut. Ini cantuman baji. Apa perbezaan dia, cikgu? Okey, cara dia yang ini, kita ambil dahan daripada satu pokok. Kemudian kita potong, tengok ni bawah ni. Dia potong bentuk macam tajam, macam anak panah kan. Dia akan potong apa kata dahan pokok ni, daripada satu pokok ni, dia patahkan dahan dia. Lepas tu bahagian bawah tu dia asah bagi bentuk tajam. Kemudian dia cari pula pokok yang lain. Pokok yang lain ni dahan dia akan belah. Boleh faham? Jadi dia ada dua pokok yang berbeza. Pokok yang pertama dia ambil dahan dia asah jadi tajam macam ni. Pokok yang kedua dia akan belah. Tengok ni, dia belah dahan dia supaya boleh terbuka. Kemudian dia buat apa? Pokok yang pertama tadi dia masukkan dekat bahagian belahan tadi tu. Kemudian dia akan ikat. Dia akan ikat macam ni. Sekarang bahagian dahan baharu dan dahan induk. Induk ni tadilah yang kedua yang kita belah tadi tu. Dicantum dan kemudian diikat. Lepas tu nanti dahan yang ini dia akan hidup dekat pokok yang lain. Antara pokok yang boleh menggunakan kaedah yang ini adalah pokok bunga kertas. Awak pernah tengok kan, ada pokok bunga kertas warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna purple kan. Jadi kaedah cantuman baji ni, dia nak buat satu pokok tu macam-macam warna. Macam mana? Jadi dia ambil dahan, contohlah dahan ini daripada pokok warna merah. Yang nombor 2 ni, yang induk ni, pokok warna putih. Jadi dia letakkan dahan warna merah ni dekat pokok warna putih. Jadi sekarang pokok yang warna putih tu ada bunga warna putih, ada bunga warna merah. Boleh faham? Jadi itulah kaedah dia. Mungkin awak nak kata, cikgu, minggu lepas saya kata pokok mangga boleh membiak lebih daripada satu cara. Tapi cikgu tanda salah. Cikgu tanda salah sebab soalan minggu lepas tu cikgu tanya kaedah jawapan yang awak kena bagi adalah jawapan kaedah pembiakan yang semula jadi. Secara semula jadinya pokok mangga membiak satu cara saja. Cuma kita manusia, kita belajar, kita kaji. Lepas tu kita hasilkan bahan kimia ni. Bahan kimia yang membolehkan pokok mangga membiak secara cantuman tut. Tapi sebenarnya pokok mangga satu cara saja. Jadi sebab itulah kita panggil tajuk yang ini, tajuk dia teknologi. Boleh faham? Teknologi ni kita manusia yang hasilkan. Boleh faham? Tapi secara semula jadinya pokok mangga membiak menggunakan biji benih. Tapi disebabkan kita ada teknologi, kita ada ilmu, kita boleh membuatkan pokok mangga ni membiak menggunakan cantuman tut ni tadi. Jadi kena ingat ya, kita ada 3 teknologi. Yang pertama tisu kultur, yang ni ada gambar piring Petri. Kemudian kita ada cantuman tut, dia akan siat, lepas tu dia sapu bahan kimia, lepas tu kita letakkan tanah. Yang ketiga cantuman baji. Jadi siapkan kerja awak dalam buku aktiviti yang cikgu dah berikan dan kemudian hantarkan semula kepada cikgu. Cikgu rasa itu saja untuk minggu ni. Kalau ada sebarang masalah boleh message cikgu, cikgu bantu kamu. Sekian sahaja untuk minggu ini. Terima kasih semua.